Salam satu Malaysia dan salam kelestarian bumi Tuhan. Akhirnya kita telah sampai di bab yang terakhir dalam sejarah tingkatan 5, bab 9, yaitu Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Dalam bab ini, terdapat dua subtopik yang akan kita sentuh. Pertama, yaitu konflik antarabangsa, akan membincangkan tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, serta kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin. Yang kedua, iaitu peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, terdapat 4 perkara yang akan dibincangkan, iaitu dasar-dasar luar Malaysia, Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, Malaysia dalam pertubuhan serantau, dan cabaran masa depan. Baiklah, kita terus masuk dalam subtopik yang pertama, iaitu konflik antarabangsa. Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua merupakan konflik antarabangsa yang berlaku pada pertengahan abad ke-20. Konflik ini memberi kesan besar terhadap sejarah dunia. Perang Dunia Pertama berlaku disebabkan oleh dua faktor, iaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Antara faktor politik adalah kemunculan nasionalisme dan sistem Pakatan Negara Eropah, iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Faktor ekonomi pula melibatkan persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi. Pada abad ke-19, negara kecil di Eropah bersatu dan membentuk sebuah negara bangsa besar, iaitu Itali dan Jerman. Dua negara ini menyertai kuasa besar Eropah yang lain seperti Britain, Perancis, Austria-Hungary, Rusia dalam usaha mendapatkan tanah jajahan. Nasionalisme kuat menyebabkan kuasa-kuasa besar sanggup berperang bagi membuktikan kekuasaan masing-masing. Menjelang penghujung abad ke-19 dan 20, persaingan sengit berlaku di kalangan kuasa Eropah ini akibat imperialisme baru. Kuasa besar mula bersaing bagi membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan membesarkan barangan siap mereka. Faktor segera yang mencetuskan Perang Dunia Pertama adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, iaitu pewaris takhta Austria-Hungary, dan istrinya oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. Austria dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia pada 28 Jun 1914. Serbia pula disokong oleh sekutunya, iaitu Rusia dan Perancis. Serangan Jerman terhadap Perancis melalui negara berkecuali, iaitu Belgium, telah menimbulkan kemarahan Britain. Negara Britain yang sememangnya bermusuhan dengan Jerman turut campur tangan dalam peperangan ini. Britain kemudiannya meminta bantuan Amerika Syarikat. Serangan Jerman terhadap kapal dagang Amerika Syarikat turut melibatkan negara tersebut dalam peperangan ini. Perang Dunia Pertama telah menamatkan pemerintahan beraja di Eropah dan persidangan damai yang diadakan pada bulan Jun 1919 telah membawa kepada pemeteraian Perjanjian Versailles. Perjanjian ini telah mengubah peta Europe dan membentuk beberapa buah negara baru. Perjanjian ini juga membawa kepada pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 dan matlamat penubuhan ini ialah untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa di samping menjamin keselamatan bersama. Keahlian Liga ini termasuklah negara-negara bersekutu kecuali Amerika Syarikat dan negara-negara berkecuali. Namun, Liga ini gagal menjamin kesejahteraan dunia. Antara senarai negara-negara bersekutu ialah Rusia, Perancis, United Kingdom, Kanada, Itali dan Amerika Syarikat. Sebab kegagalan Liga Bangsa ialah Liga ini gagal menghalang kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Akhirnya, Liga ini dibubarkan pada bulan April 1945. Dari segi ekonomi pula, negara yang berperang mengalami inflasi dan hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besar. Pada akhir peperangan, Pakatan Bertiga telah membelanjakan 125 US dollar bilion, manakala Perikatan Kuasa Tengah pula membelanjakan 60 bilion US dollar. Ini membawa kepada inflasi dan pengangguran. Pasaran dunia juga
mula diambil oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Ini amat dirasai oleh negara-negara Eropa, terutama sekali Britain, yaitu sebuah negara industri yang sebelum ini menguasai peratus perdagangan dunia yang terbesar. Perang Dunia Pertama menyebabkan Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya. Kesan sosialnya pula dapat dilihat dari segi kehilangan nyawa yang begitu ramai. Namun, Perang Dunia Pertama tidak terhenti begitu saja dan diteruskan dengan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sehingga 1945. Faktor utama peperangan dunia kedua adalah kelemahan janjian Versailles. Dalam perjanjian ini, negara-negara yang kalah telah dituduh untuk mencetus peperangan dan dikehendaki membayar ganti rugi atau bayaran denda. Jerman juga dikenakan sekatan tentara laut dan tentara darat. Oleh itu, Jerman telah kehilangan semua tanah jajahannya. Seterusnya adalah Adolf Hitler. Adolf Hitler merupakan pemimpin Jerman yang baru. Dia telah menguasai Jerman dengan partinya yaitu National Socialist. Adolf Hitler telah mengembalikan semangat orang Jerman dan mengabaikan perjanjian Versailles yang dikatakan tidak adil oleh orang. Seterusnya ialah Benito Mussolini. Pada tahun 1922, Parti Fasis telah memenangi kembali Itali. Mereka telah mengembalikan kegemilangan Itali pada Empire Rome dengan menguatkan kuasa tentara udara, laut, dan darat. Dengan itu, bagi menebus kerajaan Itali, kerajaan Fasis telah membuatkan kurasan tanah jajahan di Habsya pada 1935 dan di Albania pada 1939. Kebangkitan kuasa Jepun. Pemulihan Meiji yang dijalankan pada tahun 1868 telah memajukan dan memodernkan Jepun sehingga menjadi satu kuasa dunia yang setanding dengan kuasa barat yang lain. Jepun menguasai negara-negara di timur dan berasa bertanggung jawab untuk membebaskan negara-negara ini daripada penjajahan barat. Kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi menjejaskan hubungan Jerman dengan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tidak mampu lagi menyediakan pinjaman untuk Jerman, dan Jerman tidak mampu membayar hutang peperangan. Oleh sebab itu, peruntukan ketenteraan terjejas. Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland dari barat, manakala USSR menyerang Poland dari timur. Ini menyebabkan Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Jepun melancarkan serangan mengejut terhadap Pearl Harbor dan Hawaii pada 7 Desember 1941 dan berjaya memusnahkan angkatan perang Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Pihak Jepun berjaya menduduki tanah Melayu, termasuk Singapura, setelah berjaya mengalahkan Britain pada bulan September 1942. Sama dengan Perang Dunia Pertama, muncul pakatan yang berasingan. Contoh, Amerika Syarikat memilih untuk menyertai kuasa bersekutu yang terdiri daripada Britain, Prancis, dan Soviet Union, manakala kuasa paksi terdiri daripada Jerman, Italia, dan Jepun. Kuasa bersekutu berjaya menyelesaikan masalah di Eropa apabila pihak Jerman telah mengalihkan perhatian kuasa bersekutu kepada Jerman di Asia. Walaupun Amerika Syarikat memenangi beberapa peperangannya dengan Jepun, tetapi Jepun masih lagi bersemangat meneruskan perjuangan mereka dengan alasan ingin mengelakkan tempo peperangan yang lama dan kehilangan nyawa peperangan yang lebih ramai. Pada 6 Agustus 1965, Presiden Amerika Syarikat Harry Truman mengarahkan bom atom yang pertama digugurkan di Hiroshima. Dalam masa yang singkat, bandar itu musnah. 2 hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Beralih kepada kesan peperangan, nomor 1, memecah belahkan negara-negara di Eropa. Kedua, meruntuhkan sistem imperialisme. Ketiga, membentuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keempat, menumbuhkan negara-negara baru yang merdeka dan menyebabkan perang dingin. Perang Dunia Kedua ini membahagikan negara Jerman kepada dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Perang Dunia Kedua yang tamat memperlihatkan keruntuhan sistem imperialisme Barat dan kemerdekaan satu demi satu tanah jajahan daripada kuasa-kuasa besar Eropa.
Amerika Syarikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina, Indonesia mencapai kemerdekaan daripada Belanda, India, dan tanah Melayu daripada Britain. Dari segi sosial, peperangan ini menyebabkan jumlah korban nyawa yang tinggi dan menimbulkan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan dan kedamaian dunia. Dan ini membawa kepada pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Oktober 1945 bagi menggantikan Liga Bangsa. Sekian, terima kasih. Subtopik seterusnya ialah kemunculan blok dunia dan perang dingin. Penyelesaian Perang Dunia Kedua dicapai dalam beberapa siri persidangan. Kebuntuan dalam siri rundingan ini menimbulkan bibit perpecahan dan akhirnya membawa kepada kemunculan blok dunia dan perang dingin. Blok dunia merujuk kepada negara-negara yang sehaluan yang berusaha untuk bersatu dan bertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan alih. Blok ini tampil dalam berbagai bentuk, yaitu sama ada berdasarkan aspek politik, ekonomi, atau geografi. Blok dunia yang terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik. Perang Dingin berlaku sejak tamatnya Perang Dunia Kedua, sehinggalah tahun 1989 apabila sistem komunis Soviet Union hancur. Perang Dingin berlaku disebabkan ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Hal ini merujuk pada persaingan kuasa yang berlaku antara blok kapitalis yang diketuai oleh Amerika Syarikat dengan blok komunis yang diketuai oleh Soviet Union. Perang ini juga dikenali sebagai Perang Dingin kerana tidak berlakunya sebarang konflik bersenjata secara langsung antara kedua-dua blok ini. Namun, kedua-dua blok ini ingin membuktikan kekuatan masing-masing. Mereka berusaha menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan juga di Asia melalui propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan. Negara-negara dunia ketiga tidak bersekongkol dengan mana-mana negara dari blok komunis, yaitu negara dunia kedua, maupun daripada blok kapitalis negara dunia pertama. Negara-negara dunia ketiga juga mengamalkan sikap berkecuali. Namun, semasa Perang Dingin, blok komunis dan blok kapitalis ini berusaha mempengaruhi pegangan negara-negara dunia ketiga dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi. Negara-negara dunia ketiga ini menjadi rebutan dua kuasa besar, yaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang kemudiannya disertai oleh China. 4 kesan lain Perang Dingin yang paling penting selain pembentukan blok dunia, yang pertama yaitu penubuhan NATO, kedua Pakatan Warsaw, ketiga pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara, dan keempat perlumbaan senjata. Sekarang saya akan membincangkan tentang perbezaan ideologi yaitu blok komunis dan blok kapitalis. Dari aspek politik, blok kapitalis merupakan sebuah negara yang demokratik dan pemilihan kerajaannya adalah melalui pilihan raya. Manakala blok komunis pula diperintah oleh diktator dan parti komunis raja yang diiktiraf. Dari aspek ekonomi pula, blok kapitalis memberi peluang perniagaan dan pemilikan persendirian. Manakala blok komunis pula, perniagaannya dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja. Dari aspek sosial pula, blok kapitalis memberi kebebasan individu sepenuhnya, manakala blok komunis pula, kebebasan individunya dilindungi dan dikawal. Konflik antara bangsa yang berlaku telah membawa perubahan ketara dari segi politik, ekonomi, dan sosial kepada negara-negara Eropah, Asia, Afrika, Asia Barat, dan Amerika Latin. Perubahan ini memberi peluang dan cabaran terutamanya kepada negara-negara baru, termasuk Malaysia, dalam usaha membina identiti tersendiri. Peluang dan cabaran ini harus ditangani melalui hubungan antara bangsa dan hubungan serantau yang dapat menjamin kepentingan bersama. Subtopik seterusnya, peranan dan sumbangan Malaysia terhadap pertumbuhan antarabangsa. Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri, yaitu
berbaik-baik dengan semua negara. Okay. Kepentingan dasar luar Malaysia merujuk pada matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia. Antaranya, menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi serta mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Selain itu, matlamat dasar luar Malaysia adalah untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Bye-bye. Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain, yaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya, Malaysia mengutamakan hubungan dengan negara-negara jiran antaranya termasuklah Singapura, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, hubungan luar juga diadakan dengan negara Asia yang lain seperti Amerika Latin, Afrika, Asia Barat, serta negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, Commonwealth, Pertubuhan Persidangan Islam ataupun Organization of Islamic Conference, OIC, dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau Non-Aligned Movement, NAM, dan sebagainya. Asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara. Antara faktor-faktor berkenaan ialah sejarah, ekonomi, politik, geografi, dan demografi. Faktor sejarah. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan dengan negara luar, yaitu China, Arab, Siam, dan negeri-negeri Kepulauan Melayu. Hubungan ini berbentuk hubungan perdagangan, dan pada masa ini telah terjalin hubungan Melayu serungkut. Di Kepulauan Melayu termasuklah negara-negara yang pada hari ini dikenali sebagai Indonesia, Brunei, Singapura, dan Malaysia. Faktor ekonomi. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas dan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonominya. Sejak zaman penjajahan British lagi, Malaysia merupakan antara negara pengeluar utama biji timah dan getah. Pada masa ini, telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut. Beberapa langkah telah diambil bagi menggalakkan pelaburan asing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan peluang pekerjaan. Menjelang tahun 90-an, melalui dasar pandang ke timur, pelaburan asing juga digalakkan dari negara-negara timur seperti Jepun dan Korea. Pada masa yang sama, Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun dan juga negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia, di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan. Sebagai negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Dasar luar Malaysia menekankan kedaulatan negara-negara lain. Sebagai contoh, dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Malaysia juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pegang pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu bagi memelihara keamanan dunia. Oleh itu, Malaysia tegas dengan pendiriannya menyokong semua resolusi yang telah diambil oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia. Faktor geografi. Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Brunei. Perairannya juga menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Dengan itu, keselamatan negara serantau akan mempengaruhi
dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia. Faktor demografi. Malaysia telah menjalankan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam, sejajar dengan penduduknya yang majoriti beragama Islam. Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel disebabkan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas pribumi Palestin. Rakyat Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, juga diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing. Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang keras dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Dasar apartheid bermaksud dasar kerajaan Afrika Selatan yang membezakan taraf penduduk Afrika Selatan mengikut warna kulit. Orang kulit putih diberikan banyak keistimewaan, manakala orang kulit hitam atau kulit berwarna dianggap rendah dan tidak diberikan hak politik. Dan Malaysia juga tidak mengadakan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan, sehinggalah Undang-Undang Dasar Apartheid itu dihapuskan oleh Kerajaan Afrika Selatan. Oleh itu, faktor kepelbagaian kaum di negara ini amat mempengaruhi pengubahan dasar luar Malaysia. Perkembangan dasar luar Malaysia. Sejak mencapai kemerdekaan, dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran massa dan perkembangan dunia. Dalam menentukan dasar luar negara, perkembangan semasa memainkan peranan penting. Pengaruh komunis yang begitu kuat dan perkembangan dunia yang sedang menghadapi era perang dingin merupakan faktor yang perlu diambil kira. Perkembangan dasar luar Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 tahap seperti tahap pertama, Tunku Abdul Rahman. Tahap kedua, Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Oni. Dan tahap ketiga, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dasar luar Malaysia pada tahap pertama memperlihatkan dasar pro-barat yang anti-komunis serta dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Dasar luar berkenaan dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga di dalam negara melalui Parti Komunis Malaya, yaitu PKM. Oleh itu, Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Commonwealth, terutamanya Britain, Australia, dan New Zealand. Bagi menyekat perkembangan pengaruh komunis, Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggris Tanah Melayu atau Anglo-Malayan Defence Treaty, juga dikenali sebagai AMDA, pada tahun 1956. Mengikut perjanjian ini, pihak British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara. Di samping itu, dasar luar Malaysia juga berbaik-baik dengan negara jiran. Hal ini disebabkan timbulnya krisis dengan negara jiran, terutamanya selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, seperti konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1963 sehingga 1965. Pada tahun 1963 sehingga tahun 1965, terputusnya hubungan Filipina dan pada tahun 1965 keluarnya Singapura daripada Malaysia. Usaha-usaha untuk memelihara hubungan dengan negara jiran terbukti melalui beberapa perjanjian. Malaysia telah menandatangani Perjanjian Menumbuhkan Pertumbuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961 bersama-sama dengan Thailand dan Filipina. Pada tahun 1962, Mevilindo bersama-sama dengan Indonesia dan Filipina ditubuhkan. Dan pada tahun 1967, ASEAN bersama dengan Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura ditubuhkan. Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara ini. Yang pertama, hal ini adalah disebabkan oleh Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling. Yang kedua, Malaysia masih memberikan tumpuan kepada 2 hasil utamanya, yaitu biji timah dan getah, dengan mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada negara barat termasuk Britain. Yang ketiga, pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia, terutamanya dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
kemasyarakatan yang sama. Bagi mengurangkan pergantungan ini, Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, Singapura, dan Jerman Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain dan bagi mencari pasaran baru. Menjelang tahun 1970-an, dasar luar Malaysia berubah kepada berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan ini disebabkan kurangnya pengaruh Britain di timur dan juga disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar, yaitu Amerika Syarikat dan China. Dalam mencapai matlamat dasar dual Malaysia, beberapa usaha telah dilakukan seperti mengisytiharkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality bersama-sama dengan anggota negara ASEAN. Malaysia juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Mongolia. Keinginan Malaysia menjalin persahabatan dengan semua negara, khususnya dengan negara jiran, jelas dapat dilihat apabila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976. Masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran. Dasar luar Malaysia pada tahap ini telah mengekalkan dasar-dasar tahap kedua, tetap memberikan penekanan kepada kepentingan ekonomi. Kepentingan ini berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan, dan pembangunan, terutamanya di kalangan negara yang membangun. Dalam usaha mencapai matlamat dasar tersebut, Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia, seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchia. Di samping itu, dasar pandang ke timur telah diperkenalkan pada tahun 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia. Dasar ini bertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia bagi mengambil nilai-nilai yang baik seperti mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan, dan etika pengurusan. Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ke negara Afrika, Amerika Selatan, Karibian, dan Pasifik Selatan. Dalam setiap siri lawatannya, misi perdagangan Malaysia akan turut serta menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Beliau percaya Malaysia bukan sahaja harus menjalinkan hubungan politik dan perdagangan dengan negara dunia ketiga juga. Berdasarkan 3 tahap berkenaan, didapati dasar luar Malaysia berubah daripada dasar pro-barat kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara, serta memberikan penekanan kepada hubungan dua hala yang dapat memantapkan ekonomi negara. Kita beralih kepada Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Pengenalan. Malaysia telah menyertai beberapa pertubuhan antarabangsa dan bergait secara aktif seperti dalam Commonwealth, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Pergerakan Negara-Negara Berkecuali 6, Kumpulan Selatan-Selatan, dan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). Commonwealth dibentuk pada tahun 1931 dan anggotanya terdiri daripada negara bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka. Keanggotaannya terdiri daripada 54 buah negara maju dan juga negara yang membangun. Sekretariat Commonwealth telah ditubuh pada tahun 1965. Matlamat penubuhan Commonwealth adalah untuk membina semangat setia kawan di kalangan anggota dan mewujudkan kerjasama dalam segala bidang. Negara-negara Commonwealth telah membantu Malaysia dalam bentuk menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya, perjanjian pertahanan antara Malaysia dengan Britain, Australia, dan New Zealand. Juga menjanji bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak semasa berkonfrontasi dengan Indonesia. Sebagai negara anggota Commonwealth, Malaysia telah mendapat banyak faedah, antaranya kerjasama pertahanan mesyuarat Ketua Kerjasama Commonwealth atau Commonwealth Head of Governments Meeting CHOGM mengadakan di kalangan negara anggota setiap 2 tahun. Mesyuarat CHOGM di Malaysia pada tahun 19
89 telah mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Malaysia juga menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Dari segi perdagangan, berjaya menganjur Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan secara resmi pada 1940. PBB dianggotai oleh 51 buah negara sahaja, tetapi sehingga tahun 2002, keanggotaannya meningkat kepada 189 buah negara. Malaysia menjadi anggota PBB pada tahun 1957 selepas kemerdekaan. Negara anggota PBB harus akur dengan Piagam PBB. Piagam PBB adalah satu perjanjian antara bangsa yang menggalakkan prinsip-prinsip asas hubungan antara bangsa. Terdapat 4 matlamat Piagam PBB seperti yang dinyatakan. Antaranya menjamin keamanan dan keselamatan dunia, menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota, bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antara bangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit, dan menjadikan pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota. Malaysia memainkan peranan penting dalam PBB semasa membantu menyelesaikan masalah konflik antara bangsa. Pada tahun 1960, Malaysia dipilih untuk menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Kongo yang kini dikenali sebagai Zaire. Pada tahun 1989 pula, Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara tersebut mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1990-an pula, Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran, Irak, dan Kampuchia serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia. Malaysia juga lantang bersuara menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Malaysia menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara. Dari segi ekonomi pula, Malaysia menjadi ahli bank dunia yaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada Desember 1945. Matlamat penubuhan bank dunia adalah untuk membantu negara-negara ahli yang sedang membangun. Malaysia telah menggunakan bantuan daripada Bank Dunia untuk menjayakan rancangan lembaga kemajuan tanah persekutuan feodal dan membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan. Malaysia juga memerangi gejala penyalahgunaan dana. Hasil daripada usul Malaysia, satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna, Austria pada bulan Jun 1987. Malaysia juga bekerjasama dan menyertai beberapa agensi di bawah PBB. Sebagai contoh, kerjasama dalam bidang pengeluaran makanan di bawah Agensi Pertumbuhan Makanan dan Pertanian, dan dalam bidang kesehatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesehatan Dunia, serta dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia juga pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965 dan 1999. Tan Sri Ismail menjadi pengurusi Perhimpunan Agung PBB dan beliau wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik negara Myanmar. Malaysia mendesak PBB menjalankan usaha menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan persidangan antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur. Seperti yang Anda boleh lihat, di sini terdapat carta organisasi PBB. Seterusnya, pergerakan negara-negara berkecuali 6 ditubuhkan semasa kemuncak Perang Dingin dan ahlinya terdiri daripada 113 negara membangun, 16 negara pemerhati, dan 28 negara jemputan. Matlamat utama 6 adalah untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok barat atau blok komunis. Malaysia menyertai pertubuhan ini pada tahun 1970, yaitu setelah berlaku pertukaran dasar luar Malaysia daripada dasar pro-barat dan anti-komunis kepada dasar berbaik-baik dengan semua negara.
Prinsip perjuangan 6 adalah untuk mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sebuah negara, menghormati kedaulatan sesebuah negara, dan menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan persefahaman serta menghormati hak asasi manusia. Penglibatan Malaysia dalam 6 adalah dalam sidang kemuncak ke-7 di New Delhi pada tahun 1987. Malaysia membuat usul isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Antartika. Dalam sidang kemuncak ke-8 di Harare, Zimbabwe, Malaysia mengemukakan cadangan menghapuskan dasar apartheid. Semasa sidang kemuncak di Belgrade, Yugoslavia, Malaysia dipilih sebagai Night President. Malaysia juga dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota. Malaysia juga berjaya menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak 6 yang ke-13 pada tahun 2003. Sidang kemuncak ini mencatatkan penyertaan tertinggi dengan kehadiran 63 negara ahli, yaitu 31 ketua negara dan 32 ketua kerajaan. Malaysia juga berjaya mendaftarkan 2 negara anggota baru, yaitu Timur Leste dan Pulau Catalina. Sidang ini berjaya menganjurkan satu mesyuarat tidak rasmi, yaitu OIC. Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali 6 dan pernyataan bersama dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Irak. Seterusnya, negara-negara selatan dikenali juga sebagai negara-negara dunia ketiga. Negara-negara ini memiliki banyak persamaan, di antaranya latar belakang ekonomi, pernah dijajah oleh kuasa barat, tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentah. Negara-negara ini bergantung kepada negara-negara maju, menyebabkan negara-negara maju mengenakan syarat perdagangan yang tidak adil, seperti kawalan terhadap harga bahan mentah dan pengenaan kadar faedah yang tinggi. Matlamat kemalan ini adalah untuk mengatasi harga ekspor bahan-bahan mentah dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara-negara anggota tanpa bergantung kepada negara maju. Antara sumbangan Malaysia dalam kumpulan ini adalah menubuhkan Suruhanjaya Selatan semasa sidang kemuncak NAM di Zimbabwe tahun 1987, menubuhkan kumpulan G15 pada tahun 1989 dan mengadakan sidang kemuncak G15 di Kuala Lumpur, penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan di Kuala Lumpur, penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan, juga dikenali sebagai SITDEC, penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global, dikenali juga sebagai GSTP, dan akhir sekali penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan. Akhir sekali adalah Pertubuhan Persidangan Islam yang lebih dikenali sebagai OIC. Ia ditubuhkan pada 1971 daripada idea Tunku Abdul Rahman. Ia mempunyai beribu pejabat di Jeddah. Selain itu, keahliannya terdiri daripada 57 buah negara dan 3 buah negara lain sebagai pemerhati. Matlamat pertubuhan ini adalah bagi mengeratkan hubungan sesama negara Islam, mengekalkan perdamaian dalam segala persingkatan dan memastikan tempat-tempat suci Islam sentiasa dihormati dan tidak dicemari. Antara sumbangan OIC kepada negara Islam adalah menghantar pasukan perubatan ke Lebanon, Bosnia dan Afghanistan. Selain itu, menyalurkan bantuan keuangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan. Seterusnya, menubuhkan Bank PBGN Islam untuk memberi perkhidmatan keuangan. Seterusnya, sumbangan Malaysia dalam OIC adalah Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama. Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan perang Iran-Iraq. Malaysia juga memberi sokongan kepada rakyat Palestin untuk mendapat tanah mereka. Malaysia menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2001. Di samping itu, Malaysia juga menganjur persidangan menentang pengganas, memberi bantuan beasiswa kepada pelajar negara OIC, mengesyorkan penggunaan mata wang dinar emas dalam urusan perdagangan. Selain itu, terdapat juga faedah yang diterima oleh Malaysia adalah pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat. OIC memberi bantuan kepada Malaysia menumbuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang lebih dikenali sebagai UIAM.
Malaysia juga mendapat penghormatan daripada negara anggota. Ada sekali faedah yang diterima oleh Malaysia adalah mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam. Be water, my friend. Selamat sejahtera kepada semua. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang bab 9 sejarah, yaitu Malaysia dalam pertumbuhan serantau. Pertumbuhan serantau merupakan satu pertumbuhan yang anggotanya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain. Pertumbuhan ini adalah untuk kepentingan politik, sosial, dan juga ekonomi. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat 3 pertumbuhan serantau yang dibentuk dan disertainya, yaitu ASA pada tahun 1961, Mafilindo pada tahun 1963, dan juga ASEAN pada tahun 1967. Setelah mencapai kemerdekaan, negara kita dan juga negara-negara serantau diancam hebat oleh pengaruh komunis. Di Malaysia, pergerakan PKMN telah memainkan peranan penting menyebarkan pengaruh pahaman komunis di kalangan rakyat. PKM telah diharamkan oleh kerajaan dan ini menyebabkan alih-alihnya merancang gerakan gerila bagi menjatuhkan kerajaan. PKM diharamkan dan alihnya melancarkan gerakan gerila untuk menjatuhkan kerajaan. Turut berlaku di Thailand. PKM menggunakan sempadan Malaysia, Thailand sebagai pangkalan gerakan gerila, menukarkan usaha menghapuskan komunis. Berharap dapat membendung pengaruh PKM dengan kerjasama negara serantau. Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan ASA. Pada 31 Julai 1961, ASA ditubuhkan hasil mesyuarat di antara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Matlamat penubuhan ASA adalah menjalinkan kerjasama negara anggota dalam ekonomi, sains, dan sosial, memberi dan menyediakan kemudahan, latihan, dan penyelidikan sains dan teknologi. Ketiga, mengekalkan dan menjaminkan keselamatan serta kestabilan politik negara serantau. Faktor kegagalan ASA adalah matlamat tidak banyak dicapai karena kerjasama longgar. ASA dianggap pertumbuhan anti pemerintahan Soekarno. Wujud kesaingan kesan perjanjian ketenteraan berbeda. Akhirnya, pertelingkahan Malaysia, Filipina tentang penubuhan gagasan Malaysia 1963 membawa kepada pembubaran ASA. Mafilindo merupakan cantuman nama 3 buah negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tujuan utama Mafilindo adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia, Filipina, dan Malaysia Indonesia. Pertelingkahan yang timbul antara Malaysia dengan kedua-dua negara tersebut disebabkan oleh ketegangan hubungan Malaysia. Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia karena Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu neokolonialisme atau kebijakan baru. Tentangan Filipina karena negara tersebut menuntut Sabah yang dilakukannya masih menjadi hak milik negara mereka. Bagi menyelesaikan pertelingkahan ini, Malaysia telah mengambil langkah mengadakan perundingan dengan Filipina dan Indonesia, maka membawa kepada penubuhan Mafilindo. Ketiga negara mohon bantuan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak dalam sedangkan penubuhan persatuan Malaysia. PBB telah menghantar perwakilannya pada tahun 1963 yang diketuai oleh Lawrence B. Michael untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah. Majoriti rakyat di kedua-dua negeri ini berkenan
setuju dengan menyokong pembentukan Malaysia. Indonesia dan Filipina tidak berpuas dengan sisa tertentu dan terus menentang keuntungan Malaysia. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN, hasrat Malaysia untuk berbaik-baik dan bekerja sama dengan negara-negara jiran tetapi diteruskan walaupun dua pertemuan awal gagal. Deklarasi Bangkok pada tahun 8 Ogos 1967 mewujudkan ASEAN. Anggotaannya ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada tahun 1967. Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Laos serta Kampuchea telah menyertai ASEAN. Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati. Matlamat penumbuhan ialah mewujudkan kestabilan politik di ASEAN Tenggara, bantu satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Matlamat ketiga ialah meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama di dalam bidang pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Selain itu, memberi kerjasama dan bantuan dalam bentuk pelatihan dan penyelidikan. Yang terakhir, adakan hubungan dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa. Berikut merupakan struktur pentadbiran ASEAN. Pertama sekali, persidangan menteri-menteri luar ASEAN. Persidangan ini diadakan sekali setahun. Seterusnya, mesyuarat menteri-menteri ekonomi ASEAN yang diadakan 2 kali setahun. Kemudiannya, sidang pemuncak ASEAN yang diadakan mengikut keperluan. Seterusnya, Sekretariat Tetap ASEAN. Beribu pejabat di Jakarta, Indonesia. Jawatan kuasa tetap dibagikan kepada 2, yaitu jawatan kuasa tetap sosial dan juga jawatan kuasa tetap ekonomi. Contoh-contoh jawatan kuasa tetap sosial adalah seperti berikut: jawatan kuasa kebudayaan dan penerangan, jawatan kuasa sains dan teknologi, dan jawatan kuasa pembangunan dan sosial. Manakala untuk jawatan kuasa tetap ekonomi pula ialah jawatan kuasa keuangan dan urusan bank, jawatan kuasa perindustrian, galian dan tenaga, jawatan kuasa makanan, pertanian dan perhutanan, serta jawatan kuasa perhubungan dan pengangkutan. Peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN. Terdapat 3 bentuk peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Politik. Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada November 1971 telah menandatangani deklarasi Kuala Lumpur yang mengisytiharkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali, ZOFAN. Tujuan ZOFAN adalah untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan rantau Asia Tenggara, tidak bersengkol dengan mana-mana blok barat dan atau timur bagi menolak campur tangan kuasa-kuasa besar. ZOFAN teruji apabila Vietnam menceroboh Kampuchea pada tahun 1978. Pada tahun 1978, Vietnam menceroboh kerajaan Khmer Rouge di Kampuchea. ASEAN dan Kuala Lumpur atasi masalah ini dengan mengadakan mesyuarat bagi pembentukan kerajaan demokratik campuran Kampuchea Utara Norodom Sihanouk. Vietnam bersetuju dan mesyuarat diadakan di Kuala Lumpur. Pada 1984, Menteri-Menteri Luar ASEAN memutuskan ASEAN sebagai zon bebas senjata nuklir. ASEAN tidak akan membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan untuk mengangkut dan membawa senjata nuklir. Ekonomi. Perkembangan ke arah kerjasama ekonomi tidak agak keterlaluan. Negara-negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian. Contoh, projek Baja Uria di Bintulu, Sarawak, dan di Aceh, Indonesia. Mewujudkan zon kawasan perdagangan bebas ASEAN. AFTA diumumkan dalam sidang pemuncak ASEAN di Singapura pada 1992.
meluaskan kuasa kerajaan Asian dengan China, Jepun dan Korea Selatan, iaitu Rundingan Ekonomi Asia Tenggara (EAEG) menggunakan konsep Asian Plus 3. Kerajaan antara negara-negara Asian dengan negara-negara timur yaitu China, Jepun dan Korea. Menteri-menteri luar negara itu dijemput hadir dalam siri perbincangan kerjasama yang ingin diwujudkan. Sosial. Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran Asian (SIAMO) memberi tumpuan kerjasama dalam bidang berkaitan. Pembinaan Pusat Serantau untuk Matematik dan Sains (RESCAM) di Pulau Pinang, mengadakan festival dan kesenian di bawah tabung kebudayaan Asian. Pertukaran rancangan radio dan televisyen. Sukan C diadakan untuk merapatkan semangat kesukanan. Tahun Melawat Asian 1992 diadakan untuk menguatkan kerjasama dalam bidang pelancongan. Penciptaan teknologi memainkan peranan penting dalam sejarah dunia sehingga hari ini memperlihatkan hubungan antara bangsa menjadi lebih giat. Pada akhir abad ke-20 dan yang paling penting pada abad ke-21 ini muncul revolusi teknologi maklumat yang membuat perubahan besar kepada kehidupan kita. Malaysia membuat perancangan awal bagi menghadapi perubahan ini agar dapat bersaing dengan negara-negara di luar. Globalisasi. Globalisasi menunjuk pada perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan yang disebabkan oleh kepesatan atau kebatasan perkembangan teknologi maklumat. Segala aspek dari segi ekonomi dan sosial seperti barangan, modal, tenaga manusia, dan kemahiran dan nilai menyebarangi sempadan dalam masa yang begitu singkat. Perubahan yang meliputi skop yang luas ini dihubungkan dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT). Peralatan teknologi telekomunikasi, contohnya telefon moda alih dan kos pengangkutan yang semakin murah merupakan faktor-faktor yang menjadi pemangkin kepada hubungan sesama manusia antara sebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Inovasi teknologi ini membawa perubahan yang luas dalam masa yang singkat. ICT merujuk kepada kaedah serta peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan berkesan tanpa mengira sempadan. Malaysia menyedari kepentingan ICT dan telah menyediakan prasarana bagi merebut peluang serta faedah yang dihasilkan olehnya. Justeru, Malaysia telah menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT. Dalam mencapai objektif pembangunan jangka panjang, Malaysia telah merancang pembinaan prasarana ICT seperti yang terdapat dalam Wawasan 2020. Bagi mencapai objektif ini, kerajaan telah melancarkan projek Koridor Raya Multimedia atau Multimedia Super Corridor (MSC) yang telah memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital. Koridor Raya Multimedia telah dilancarkan pada 27 Jun 1998. MSC ini telah merujuk pada sebuah kawasan yang mencangkupi Kuala Lumpur City Centre KLCC sehingga lapangan terbang antarabangsa. MSC telah dibangunkan secara berperingkat dan akan mencangkupi seluruh negara. Sebanyak 5.2 bilion ringgit telah diperuntukkan oleh Kerajaan Malaysia dalam Rancangan Malaysia ke-8 bagi projek yang berasaskan ICT. Pada masa yang sama, jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar juga tidak dilupakan, yaitu sebanyak 1 bilion ringgit daripada peruntukan tersebut diagihkan bagi program luar bandar. Dalam hal ini, Kerajaan Malaysia juga menggalakkan perkembangan penggunaan ICT secara positif dengan harapan rancangan dan pelaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan ke ekonomi.
dapat berjalankan dengan lancar dan seterusnya membangunkan ekonomi negara. Semua rakyat Malaysia, termasuk pemimpin negara, mahu meletakkan Malaysia dalam posisi yang lebih baik pada era globalisasi ini atau dunia tanpa sempadan. K-ekonomi iaitu ekonomi berlandaskan pengetahuan atau knowledge-based economy merujuk pada keupayaan seseorang untuk menggunakan ilmu pengetahuan bagi mencipta satu nilai baru yang dapat membawa kemajuan. Sebelum ini, dunia mengukur kekayaan sesebuah negara itu berdasarkan jumlah simpanan emas, pemilikan tanah jajahan yang luas dan sumber semula jadi. Pengukuran kekayaan kemudiannya beralih kepada pengeluaran barangan pertanian atau barangan industri. Namun, pada era globalisasi, K-ekonomi memainkan peranan yang penting yang mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan yang disediakan. Pada era K-ekonomi, teknologi dan industri berasaskan ilmu pengetahuan merupakan penggerak utama dalam menjana keuntungan, kemajuan perniagaan, peluang pekerjaan, serta perkongsian pintar. Bagi menjayakan ini, sumber yang paling berharga ialah modal intelek dan pekerja berpengetahuan. Modal intelek hanya boleh dihasilkan melalui kekayaan pengetahuan diikuti dengan semangat serta daya saing yang tinggi. Tenaga kerja berpengetahuan amat diperlukan oleh negara untuk membangunkan industri berasaskan pengetahuan. Inovasi merupakan kunci utama yang menentukan kejayaan K-ekonomi dan ini boleh dicapai melalui penyelidikan dan pembangunan atau research and development. Kerajaan Malaysia telah menyediakan peruntukan yang besar kepada penyelidikan dan pembangunan dalam usaha menggalakkan penciptaan baru dan pendaftaran paten. Di samping itu, kerajaan sentiasa menggalakkan rakyatnya supaya menggunakan segala penemuan baru dalam usaha meningkatkan tahap kemajuan bangsa dan negara. Dengan cara ini, Malaysia akan mampu bersaing pada peringkat yang lebih tinggi selari dengan matlamat globalisasi. Masyarakat atau knowledge society merujuk kepada masyarakat yang sentiasa berusaha membaiki dan memperkaya diri dengan pengetahuan agar terus dapat bersaing. Ini selari dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Prasarana untuk pertumbuhan K-Society telah dibangunkan dengan secekapnya oleh Kerajaan Malaysia, terutamanya dalam bidang pendidikan. Usaha telah dijalankan bagi membangunkan dan menyusun semula pendidikan Malaysia. Antaranya, sekolah wawasan bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang dapat meningkatkan daya saing. Sekolah bestari pula dilengkapkan dengan prasarana teknologi maklumat atau information technology dalam usaha memupuk rasa cinta terhadap IT. Kurikulum juga diubah dan dibentuk semula agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif, dinamis, serta berfikiran kritis dan analitis. Hal ini dapat melahirkan kumpulan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, bermotivasi tinggi, dan berkemahiran tinggi, sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi. Matlamat K-Masyarakat dan K-Ekonomi adalah selari dengan wawasan 2020 yang berusaha mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik. Terima kasih kalian yang telah berjuang untuk hadapi rasa bosan.